Okey adik-adik. Jadi minta admin, okey boleh tutup. Okey adik-adik, tu sikit sebanyak. Nanti adik-adik, Ustaz hantar dekat dalam grup. Nanti ikut je lagu tu sampai hafal. Jadi adik hafal lagu tu bererti adik dah hafal 13 rukun solat. Jadi Ustaz nak nyanyi sikit. Jadi adik dengar. Apa dia? Okey, kalau ingat ikut Ustaz, kalau tak ingat dengar dulu. Tadi Ustaz ulang Niat berdiri tegak, takbiratul ihram, baca al-Fatihah, rukuk i'tidal, sujud duduk tayat akhir, baca tayat akhir, selawat salam, tertib. 13 tu. Jadi adik ada adik kata dah hafal dah. Bagus. Dekat akhir nanti Ustaz nak tanya siapa dah hafal, dia boleh baca. Nak bagi semangat, semua kena hafal. Sebab apa? Sebab kita nak sembahyang. Okey adik-adik, hari ini kita sambung yang ke-6. Okey, yang ke-6. Okey. Jadi adik-adik, Ustaz minta bagi perhatian betul-betul. Supaya kita sembahyang dengan betul. Tak susah. Kalau kita belajar, senang je adik-adik. Kalau kita malas belajar, sampai tua pun kita tidak tahu. Okey, dia tengok sini. Ni pun gambar ni Ustaz dah share dah dekat dalam grup. Cuma nak ulang sini je. Okey, tengok nombor 6, i'tidal serta tumakninah. 7, sujud serta tumakninah. 8, duduk di antara dua sujud serta tumakninah. Duduk tayat akhir, baca tasyahud akhir. Selawat ke atas Nabi, memberi salam yang pertama, tertib. Jadi kita belajar yang 8 ni. Jadi adik-adik, yang ke-6 i'tidal. Okey adik-adik, admin nampak tak slide? Nampak. Okey, bagus. Okey adik-adik, tengok betul-betul macam mana i'tidal. Okey, rukun ke-6 i'tidal serta tumakninah. Tumakninah apa dia? Berhenti seketika ataupun tenang seketika. Tak boleh buat laju macam robot, tak boleh. Terus bangun, tak boleh. Okey, nanti Ustaz tunjuk demo. Okey. Okey, yang pertama, tidak meniat perbuatan i'tidal melainkan kepada Allah sahaja. Jadi kita nak bangun tu semata-mata kita nak sembahyang, bukannya benda lain. Tiba-tiba kita tunduk, orang panggil kita, "Hei, kita bangun." Tu tak boleh. Jadi kita nak bangun daripada rukuk tu sebab apa? Sebab kita solat. Okey, yang kedua, hendak tumakninah, bertenang ketika i'tidal paling kurang dengan kadar bacaan satu tasbih. Tidak boleh berdiri terlalu lama ketika i'tidal. Okey, tengok tangan dekat mana? Tangan dekat sisi. Yang sebelah kanan ni tangan apa? Dia betul kain. Tu salah. Okey adik-adik, Ustaz nak tunjuk macam mana cara dia dengan betul. Okey. Okey, jadi sekarang ni adik-adik kita i'tidal. Semalam kita dah belajar dah. Kawan-kawan pun, kawan-kawan kita pun dah tunjuk dah macam mana cara nak rukuk. Tangan dekat apa? Dekat kepala lutut. Hari ni i'tidal. I'tidal apa? Nak bangun daripada rukuk. Jadi Ustaz buat demo. Buat demo sikit. Okey. Ni contoh. Jadi contoh kita rukuk. Ni rukuk ni. Nampak rukuk? Tangan dekat lutut, kepala lutut. Lepas tu kita bangun. Kita bangun macam mana? Tangan kita ni Sami Allah liman hamidah. Nampak tangan ni? Tangan sekali bangun, tangan sekali bangun. Serentak. Lepas tu bila kita jatuh tu kita kena letak dekat sisi.
Bukan ni betul kain lah, betul baju lah, tak betul. Jadi sekali lagi, bangun. Sami Allah liman hamidah. Letak tangan di sisi. Tak perlu betul kain ke, nak masuk poket ke, nak buat macam ni ke. Jadi yang itu salah. Okey. Jadi macam biasalah, Ustaz nak minta seorang tunjuk contoh. Minta semua diam, Ustaz pilih. Boleh tak tunjuk putera? Ada tak putera Hazri? Putera Hazri. Boleh tak tunjuk dekat semua cara nak iktidal dengan betul? Kita tengok contoh. Adik-adik pun kena. Okey, buka gambar. Jadi semua nak tengok. Tunjuk macam mana iktidal dengan betul. Okey, rukuk, lepas tu bangun. Tangan dekat lutut. Okey, tunjuk. Okey, rukuk. Okey, mata pandang bawah. Okey. Sami Allahu liman hamidah. Okey, tangan dekat mana? Sisi. Okey, bagus. Okey, duduk. Jadi adik-adik, ingat lepas kita bangun, tangan terus dekat sisi. Tak perlu pegang seluar, tak perlu nak tarik baju lah, nak tarik ni. Kalau buat benda tu, salah. Tak betul. Jadi bangun, Sami Allah liman hamidah, tangan terus di sisi. Setengah orang tu dia buat macam mana? Contoh ada kita tengok dekat surau kat masjid, dia buat macam ni. Dia bangun, Sami Allah liman hamidah, jadi tangan dia goyang macam ni. Tak boleh macam ni. Goyang. Tak boleh. Lepas tu okey, lagi sekali Dia rukuk, lepas tu bangun, Sami Allah liman hamidah, lepas tu tangan dia goyang. Goyang depan, goyang belakang, goyang depan, goyang belakang. Itu salah. Kalau goyang banyak kali jadi batal, tak sah sembahyang dia. Jadi bila bangun tu tangan tegak terus. Jangan nak goyang-goyang. Tu cara sembahyang yang betul. Jadi kalau ada adik tengok orang sembahyang, bila dia bangun daripada rukuk tu, lepas tu tangan dia goyang. Depan belakang, itu cara sembahyang yang salah. Tangan tak boleh goyang-goyang. Tak bolehlah nak angkat seluar lah apalah. Waktu nak buat. Kecuali seluar nak londeh. Itulah cerita lah. Tapi dia sahaja buat apa? Tidak boleh. Okey. Kita teruskan lagi. Itu yang keenam. Ingat yang keenam. Okey. Lepas tu adik kita tengok apa pula yang ketujuh. Okey. Baca dia Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Okey adik-adik, ni ustaz pun nak tekan juga. Jadi kita nak sebut tu waktu bila? Okey, ustaz tunjuk pula. Nak sebut tu waktu bila? Sami Allah liman hamidah tu waktu bila? Lepas tu Rabbana lakal hamdu waktu bila? Contoh. Masa kita sujud. Masa sujud. Mana ada sujud? Okey, tengok ni Ustaz buat. Masa okey, bagus. Okey. Tutup. Okey. Jadi Ustaz tunjuk, nanti adik-adik semua boleh buat. Okey. Tengok, kita rukuk tu kita nak bangun iktidal. Sami Allah liman hamidah. Tangan turun, baru sebut Rabbana lakal hamd. Baru kita terus sujud. Berdiri tak boleh sama. Lepas kita sebut Rabbana lakal hamd, kita terus sujud. Sebab iktidal tak boleh lama-lama. Yang boleh lama ialah
ialah sujud. Sujud boleh lama. Rukuk boleh lama. Tidak, tak boleh lama-lama. Kalau lama, batallah solat kita. Sekadar mana? Sekadar kita baca Rabbana lakal hamd. Jadi kita sebut Rabbana lakal hamdu, terus turun. Jangan tunggu lama-lama. Jangan nak tunggu kawal lah apalah, terus turun. Sebab okey, tak tahu mai. Jadi sebut Rabbana walakal hamd. Okey, contoh ni rukuk ni, bangun. Sami Allah liman hamidah, tangan bawah. Lepas sebut Rabbana lakal hamd. Terus sujud. Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama diambil orang. Tak boleh. Jangan tunggu lama-lama. Jadi terus sujud. Okey, faham kan? Okey, jadi kita teruskan lagi. Okey, admin nampak tak? Nampak jelas. Okey. Okey, bagus. Okey adik-adik, dekat sini rukun ketujuh, syarat sah sujud. Kalau adik-adik tak cukup ni, maka tak cukup syarat sah sujud. Jadi sujud adik-adik ni, sujud adik-adik tidak tepat. Jadi dekat sini semua ada 7. Kalau adik-adik tak sempat nak salin, nanti Ustaz share dekat dalam grup. Jadi kita baca sikit. Yang pertama, dahi terdedah ketika menyentuhnya ke tempat sujud. Pastikan sujud 7 anggota. Dahi beserta hidung, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 hujung kaki. Nanti adik-adik Ustaz tunjuk. Lepas tu meninggikan bahagian punggung lebih daripada kepala. Yang keempat, tidak sujud atas pakaian yang bersambung dengan badan. Yang kelima, tidak meniatkan sujud melainkan semata-mata kepada Allah. Yang keenam, tumakninah bertenang ketika sujud paling kurang dengan kadar 1 tasbih. Menekan dahi ke tempat sujud. Okey adik-adik. Jadi kita tengok cara nak sujud betul. Ni kita main sujud je tapi betul ke tak betul? Tak tahu lagi. Jadi kita belajar baru kita tahu. Okey. Okey adik-adik, kita tengok betul-betul. Ni betul-betul ni. Supaya kita apa? Sujud dengan betul. Okey, kita tengok kepala, ada gambar kecil belah atas ni kepala. Kepala ialah yang kena dahi dengan hidung. Kalau adik-adik pakai kopiah, adik-adik pakai serban, tak boleh apa? Tak boleh tutup dahi. Hidung pun mesti kena, melainkan kalau kepala dia sakit dan sebagainya, itu cerita lain. Jadi dia kata mana 7 anggota tadi? Tengok bawah ni. Dahi, hidung, 2 belah tapak tangan, 2 belah lutut, 2 belah hujung jari kaki. Jadi kaki 2. Lepas tu lutut 2 dah 4. Tangan 2 dah 6. Kepala 7. Jadi kepala tu kena 2 dahi dengan apa? Dengan hidung. Okey. Kejap kita buat tutorial. Okey adik-adik. Jadi adik-adik cuba tunjuk dahi mana dahi. Semua pegang dahi. Dahi mana? Semua ada dahi tak? Cuba pegang. Dahi. Okey. Hidung. Cuba pegang hidung. Lepas tu tapak tangan. Cuba pegang tapak tangan kanan. Lepas tu cuba pegang tapak tangan kiri. Lepas tu pegang kedua lutut. Lepas tu pegang kedua hujung kaki. Itu 7 tempat wuduk. Yang pertama kepala. Kepala kena apa? Kena hidung dan dahi. Kalau dahi saja hidung tak kena,
Tak cukup syarat. Hidung saja kena, dahi tak kena, tak cukup syarat. Hidung kena sekali. Jadi kita sujud tu hidung dengan dahi balik. Hidung dengan dahi mesti kena. Cuba dia pegang dahi mana dahi? Rasa tak dahi? Ni dahi. Pegang hidung. Hidung. Hidung dengan dahi kena tempat sujud. Lepas tu tapak tangan. Tapak tangan pun kena tempat sujud, tukar. Lepas tu dua kaki dan dua lutut. Kaki tu kena bengkok. Ni ujung kaki, ujung jari kaki kena bengkok. Nanti kita tengok. Tu dia punya apa? Cara nak sujud. Kalau kaki terangkat, tak kena. Kalau kepala saja, dahi saja kena, hidung tak kena. Tak cukup syarat. Melainkan kalau kepala dia tu kena apa? Accident. Accident kena apa? Langgar motor. Lepas tu dia kena balut, doktor balut lah. Macam serban tu. Tu tak apa. Dia apa? Sebab apa? Sini luka. Ataupun dia tutup. Dia tutup dengan plaster. Sebab apa? Jatuh tadi main basikal, tersembang. Luka. Jadi dia tutup, tak apa. Tapi kalau adik-adik pakai kopiah, pakai macam ni. Tutup. Makna kata itu tidak apa? Tidak sah. Sebab apa? Dahi mesti kena. Dia tak boleh pakaian yang kita pakai tutup dahi, tak boleh. Kalau benda lain macam kita ambil sejadah, kita letak tempat sembahyang tu bukan pakaian daripada diri kita, tak apa. Kalau pakaian daripada diri kita, tutup dahi, tak kena. Setengah orang tu pakai serban besar. Lepas tu tiba-tiba jatuh. Bila jatuh dia sujud. Tutup, kenapa? Kena kopiah, kena serban, itu tidak sah. Tapi tiba-tiba dia sembahyang, ada apa? Tiba-tiba ada kain datang dekat tempat jalan. Ustaz tak dengar. Ustaz, ada orang mute Ustaz. Okey, tutup. Jangan duk mute. Siapa mute, maka dia tak pandai sampai bila-bila. Jadi orang nak jadi pandai, kalau ada nak jadi pandai kena hormat guru. Guru ngajar tu kita kena hormat. Tak boleh marah-marah guru dan sebagainya. Guru nak ajar ni, nak bagi ilmu ni. Siapa kacau guru, sampai bila-bila, sampai tua pun dia apa? Bodoh. Sebab apa? Sebab dia tak hormat guru, maka tak ada ilmu, tak berkat ilmu. Adik-adik kalau nak pandai, nak dapat ilmu, jangan bagi guru-guru marah. Ikutlah adik-adik nak belajar apa pun, jangan bagi guru marah. Dengar je guru nak cakap. Okey, kita sambung lagi. Jadi tiba-tiba hidung dia ni apa dia? Jatuh. Jadi dia plaster hidung. Dia plaster hidung. Yang tu tak apa, sebab apa? Darurat. Sebab apa? Sakit. Kalau kena sakit, jadi dia tutup, takut kuman masuk apa, jadi dia boleh sujud terus. Tapi kalau tak ada sakit apa-apa, tak ada sebab apa-apa, tak boleh. Contoh sekarang ni kita pakai apa? Kita pakai mask. Mask tutup hidung. Betul tak? Kadang-kadang kita tutup hidung. Mask kita pakai sampai sekat ni. Betul tak? Sampai sekat ni, tutup. Sah tak sembahyang? Sah. Sebab apa? Kita tutup tu takut kena penyakit. Nanti kena coronavirus. Masuk hospital, kena pakai oksigen apa, lagi susah. Jadi kita nak mencegah, jadi kena tutup. Itu tak apa. Sebab ada sebab. Kalau kita tak pakai, nanti takut virus masuk dalam badan kita, mati. Jadi yang tu tak ada masalah. Tapi kalau kita sembahyang seorang-seorang, tak ada orang apa semua dekat rumah, jadi pastikan dahi dan hidung kena. Tak boleh lapik dengan benda, tak boleh. Tiba-tiba dia nak jadi apa? Nak jadi Ultraman. Pakai topi Ultraman, sembahyang. Jadi dia pakai topi Ultraman tu, dia tutup dahi, dia tutup hidung, dia tutup muka. Tak kena tempat sujud, maka itu tidak sah. Kena faham tu? Kepala kita mesti kena dahi dan hidung. Melainkan kalau kita sakit, melainkan kalau kita ada sebab sesuatu. Macam kita pakai mask sebab takut dengan kuman masuk. Itu tak ada mengapa. Kita balut kepala kita sebab apa? Luka kepala kita, jatuh basikal. Itu tidak mengapa.
Begitu juga dengan tangan. Tangan pun apa dia? Kena dekat tempat sujud. Bagi kena. Macam ni. Terbalik macam ni. Tak boleh. Sebab apa? Dia tapak tangan kena apa? Kena betul tempat sujud. Okey. Seterusnya. Okey, adik-adik tengok ni. Ustaz baru sebut tadi tangan. Ustaz. Ya? Ada orang main mute Ustaz. Okey, janganlah main mute, kesian dekat orang lain. Okey. Okey adik-adik. Okey, kita tengok adik-adik. Nampak tangan dia tu? Nampak tak? Admin nampak tak gambar? Nampak. Okey. Tengok sujud. Adik-adik tengok tangan dia tu. Tangan dia, tapak tangan dia kena tempat sujud. Lepas tu adik-adik tengok siku. Siku lelaki kena renggang. Kena bawa keluar sikit. Kalau perempuan kena rapat. Lelaki kena renggang sikit, perempuan kena rapat. Okey, kita buat demo Okey, kita sujud. Kalau lelaki tu kena renggang macam ni. Renggang sikit. Ni contoh ni Ustaz sujud ni. Kalau Ustaz sujud tak nampak. Ni Ustaz buat tu. Contoh kita sujud. Depan Ustaz ni sejadah contoh. Jadi tangan kita ni kena apa? Tapak tangan ni kena tempat sujud. Kita sujud. Yang lelaki kena renggang sikit. Nampak ni. Perempuan kena rapat. Perempuan kena macam ni. Kalau lelaki dia kena renggang. Jadi tangan ni lebih Ustaz. Ya? Macam takbir. Macam takbir. Bagus. Jadi macam takbir juga. Tapak tangan ni mesti kena tau. Tapak tangan. Lepas tu dahi sama hidung. Kalau tak pakai mask lah. Kalau pakai mask tak ada apa. Sepatut dahi dengan hidung ni tak boleh lapik. Kecuali Ustaz cakap tadi kalau ada benda-benda yang mudarat. Seperti kita sakit ke, seperti kita pakai mask takut kuman ke, tu dibolehkan. Jadi macam takbir. Ya macam takbir. Tangan duduk kat telinga. Kalau lelaki ni siku ni kena keluar sikit. Macam ni. Perempuan kena rapat. Perempuan macam ni. Cuba buat. Lelaki. Yang lelaki semua kena buat macam ni. Contoh. Sujud buat macam ni. Contoh. Lepas tu perempuan kena rapat. Macam tu. Okey. Kejap lagi kita apa? Nak buat demo. Kita suruh seorang buat demo. Tapi kejap lagi lah. Okey, kita tengok yang lain pula. Yang kaki tu macam mana kaki tu? Cuba tengok. Okey. Okey. Jadi sebelum tu kita tengok siku lagi. Siku yang betul ialah siku yang bukan rapat dengan tanah. Siku tu kena angkat sikit adik-adik. Nampak yang sebelah kanan ni? Admin nampak tak gambar? Nampak. Teruskan. Okey, bagus. Okey adik-adik tengok siku ni dia tak boleh rapat dengan tanah. Untuk ni apa? Kita nak sujud ni tak boleh rapat dengan tanah. Kalau lelaki tadi macam tadi renggang. Kalau yang sebelah kanan ni salah. Siku rapat ke lantai. Yang itu salah. Kena faham. Jadi siku kena angkat. Okey adik-adik. Tengok sini. Jadi yang ni masa sujud adik-adik. Yang Ustaz tunjuk tadi tu. Garisan tengok. Dia tak boleh atas. Dia tak boleh atas sangat. Nampak yang belah kanan tu. Apa dia? Dia terlalu atas sangat. Kalau yang elok tu dia sama dengan telinga. Itu yang paling elok. Dia macam takbir tu. Tapi yang gambar salah ni nampak dia angkat tinggi daripada kepala dia.
Lepas tu pula yang sebelahnya lagi dia tunjuk penumbuk, bukannya dia rapat macam tu, dia buat penumbuk. Yang itu salah. Okey. Jadi okey. Kita mintalah model kita lagi sekali. Okey, Putra Haziq. Putra Haziq boleh tunjuk tak? Cara nak sujud tadi tu. Putra Haziq. Boleh tak Putra Boleh. Haziq? Boleh. Okey, bagus. Bagus. Okey, tunjuk macam mana cara sujud. Boleh? Okey, yang lain semua tengok tengok. Ni contoh. Okey, bagus. Okey, nampak. Tangan rapat sikit, jangan rapat sangat. Ya, siku rapat sikit, siku. Okey, siku ke dalam sikit tapi tak rapat. Macam tu. Okey. Tangan tu dekat telinga. Ibu jari sama dengan telinga. Macam tu, pandai pun. Nampak? Lutut dia kena, kaki dia pun kena. Nampak? Anak jari kaki tu pun lipat. Macam ni lah sujud yang betul. Okey, siku tu dalam sikit. Sikit je. Siku adik dalam sikit. Masuk ke dalam sikit siku. Siku tangan tu ke dalam sikit. Ke dalam sikit je. Jangan keluar sangat, ke dalam sikit. Okey, tangan nak ibu jari nak dekat telinga. Okey, bagus. Nanti siku dalam sikit. Okey, nampak lutut pun kena, ibu jari kaki pun kena. Okey dah Adik Aziz. Okey, terima kasih Adik Aziz. Okey. Terima kasih. Itu cara sujud yang betul. Ingat, kaki kena, dua lutut pun kena, kepala, yakni dahi dengan hidung pun kena, tapak tangan rapat dekat tempat sujud, siku naik sikit. Macam tu. Itulah cara yang betul. Macam mana kita nak sujud. Okey. Jadi kita teruskan lagi. Tu dah boleh tu. Bagus. Sebab ni dah boleh solat dah. Kita belajar lagi. Kalau yang tak boleh kita belajar lagi sampai kita boleh. Okey. Jadi kaki pula. Tengok yang macam adik Putra Haziq buat tadi. Yang macam yang tanda right tu. Jadi kaki kena kepak. Kaki tu jadi kena kepak. Okey, kita tengok yang salah. Yang salah tengok yang belah kanan atas sekali nampak ada kangkang macam ni. Jari kaki tak lipat, salah. Bawah tu semua tak lipat. Bawah sekali belah kanan nampak dia lipat sebelah. Sebelah tidak lipat. Kalau jari kaki tak lipat, maka itu salah. Jadi tu jari kaki. Lepas tu sujud kita baca, semua baca tapi tutup mic. Ikut sama-sama ustaz, tutup mic. Ya saya. Tapi kalau yang kaki tu kalau sakit tak apa kan, kalau kita tak boleh luruskan. Okey, kalau sakit bukan setakat kaki, kalau kita tak boleh berdiri pun kita sembahyang duduk. Tak boleh duduk pun kita baring. Okey. Ustaz. Ya saya. Apa ni nak tanya kalau macam saya accident. Okey. Saya accident, lepas tu jari kaki saya 2 jari patah, 1 jari kena potong, boleh ke? Masya-Allah, tabarakallah. Okey, dia yang buat tadi itu yang tidak sakit. Kalau yang sakit, dia buatlah macam mana pun dia tak ada masalah sebab sakit. Okey. Kalau tak boleh lipat, itu orang tak sakit. Yang kita belajar daripada semalam tu, berdiri tegak, angkat takbir apa semua tu, itu untuk orang yang tidak sakit. Yang mampu. Yang mampu, pandai.
Itulah Okey, guys. minta tutup mic. Okey, minta tutup mic. Tapi kalau orang sakit, dia tak boleh sembahyang berdiri, dia sembahyang duduk. Tak boleh duduk, dia sembahyang apa? Sembahyang baring. Macam mana sembahyang baring? Ustaz tunjuk sikit. Contoh dia duduk dalam hospital. Dia duduk dalam hospital, tapi dia apa? Dia tidak boleh bergerak, kaki patah, badan tak boleh bangun. Jadi dia sembahyang macam mana? Ustaz tunjuk sikit sembahyang baring macam mana? Sembahyang baring bukan meniarap. Baring ialah kita apa? Kita baring, tulang belakang ni di bawah. Kalau kita meniarap, tulang kita di atas. Contoh Ustaz buat sembahyang baring. Ni contohlah kita duduk hospital. Kaki kita lunjur macam ni. Contoh. Kaki lunjur macam ni. Ni kita duduk kat hospital contoh. Contoh adik-adik ni mungkin orang nanti kena COVID. Dia tak boleh, badan lemah. Macam mana nak sembahyang? Jadi dia baring macam ni. Pastikan kepala ini tinggi daripada kaki. Dia baring, kalau dekat hospital tu macam ni kita baring kan. Dekat hospital tu katil tu dia kan boleh naik atas. Jadi kita kena macam ni. Jadi kalau kat hospital tu contoh kita nak sembahyang. Tutup mic Okey, ni Ustaz nak beritahu sembahyang orang sakit. Orang sakit dia tak boleh bangun. Sebab apa? Ramai sangat orang kena apa? Jadi macam mana? Contoh orang dia sakit sesak nafas, tak boleh bangun. Tapi kena sembahyang juga. Macam mana? Contoh, okey, yang ni katil hospital. Bila katil hospital tu kita minta nurse adjust, suruh angkat sikit kepala. Dia yang penting nak sembahyang baring, kepala tu kena angkat sikit. Kalau tangan boleh gerak, contoh, ni katil lah contoh. Ni Ustaz buat contoh. Kaki lunjur. Lepas tu ni dekat katil hospital contoh. Jadi kita nak sembahyang apa? Nak sembahyang baring, pastikan kepala ataupun badan kita tinggi daripada kaki kita. Kena angkat macam ni. Okey, lagi sekali. Kena angkat macam ni sikit. Ni kaki kita. Ni badan kita dengan kepala kena angkat macam ni. Okey. Okey, minta mute Okey. Jadi kita tak boleh bangun. Sebab apa? Sakit baru-baru kena apa? COVID. Tapi tangan boleh gerak. Jadi tangan boleh gerak, angkat takbir macam biasa. Allahu Akbar. Okey, angkat takbir. Kita tak boleh rukuk. Macam mana nak rukuk? Kita kena tundukkan sikit kepala. Kita sembahyang macam ni. Lepas tu Allahu Akbar, rukuk. Rukuk tunduk sikit. Sujud macam mana sujud? Sujud kena bawah daripada rukuk. Jadi kalau kita rukuk sikit, sujud dia kena lebih sikit tunduk. Tu untuk orang sakit lah. Macam tu, gerak dengan kepala. Kalau tak boleh jalan. Sebab orang sakit COVID ni kita tahu duduk kat hospital tu, dia apa? Dia yang teruk lah. Sampai kuman masuk dalam paru-paru, tapi kena sembahyang. Jadi kita sembahyang baring. Sebab nak bangun tak boleh. Nak rukuk tak boleh, nak sujud tak boleh. Ni contoh. Jadi Allahu Akbar, angkat. Kalau dia boleh angkat tangan tak boleh angkat. Isyarat dengan kepala sahaja. Tu contoh. Contoh, dia tangan dia pun dah lemah, tak boleh angkat dah. Virus dah masuk banyak dah. Jadi Allahu Akbar. Jadi baca Al-Fatihah. Lepas tu dia apa? Allahu Akbar, rukuk. Tunduk kepala sikit, rukuk. Lepas tu sami Allah liman hamidah, angkat kepala sikit. Lepas tu sujud macam mana? Rukuk dia macam ni, sujud kena bawah lagi. Paling bawah. Tu contoh nak sembahyang baring. Tapi syarat dia adik-adik kena apa? Duduk macam ni, kena badan tu tinggi sikit. Kepala tinggi sikit daripada kaki. Kalau tak boleh, dia tak boleh baring, belakang dia bocor, mengiring. Mengiring pula paling elok belah kanan. Okey, mengiring. Contoh mengiring. Ni badan kita. Ni contohlah badan kita, nak tunjuk sikit. Okey. Jadi kita apa? Ni kita tidur terlentang. Tak boleh tidur terlentang, mengiring. Mengiring hanya pun gerak kepala saja. Tak perlulah kalau kita mengiring, kalau nak rukuk tu kita kena bengkok badan kita. Macam orang sujud tu. Tu bukan. Jadi sama juga gerak kepala. Bila
waktu berdiri betul, macam ni kepala. Lepas tu rukuk tunduk sikit, sujud kena tunduk bawah sikit daripada rukuk, nak bagi beza. Okey, habis. Kita teruskan lagi. Kita teruskan lagi. Okey, lepas sujud, rukun ke-8 duduk di antara dua sujud. Duduk macam mana? Ini orang yang boleh duduk tau, yang boleh duduk. Yang tak boleh duduk macam ni, kalau dia sakit kaki tak boleh lipat, tu dia boleh sembahyang duduk atas kursi dan sebagainya. Ini orang biasa, bukan orang sakit. Ingat, kalau orang biasa dia kena buat macam ni. Cara yang betul untuk duduk di antara dua sujud. Jadi kaki dia sebelah kiri itu letak bawah punggung, kaki kanan kepak. Jadi bagi orang biasa. Tapi kalau orang yang gemuk, yang sakit kaki, yang kaki patah, dia tak wajib buat macam ni. Dia buatlah cara macam mana dia boleh buat. Tapi kalau orang sihat, dia kena buat macam ini. Tengok, kaki kiri bawah punggung dia, kaki kanan dia kena kepak macam sujud. Ini orang yang boleh buat. Kalau orang tu gemuk, nak buat macam mana dia makan banyak ataupun memang kecil daripada gemuk. Jadi dia buatlah macam mana dia boleh buat. Dia tak kepak pun tak apa. Sebab apa? Yelah dah tak boleh buat ataupun kaki dia sakit tak boleh lipat dan sebagainya. Ini untuk orang yang boleh saja. Okey. Lepas tu adik-adik. Okey, minta tutup mic. Okey. Ni belah depan pula. Tangan kita macam mana? Tangan kita ialah sama dengan lutut. Tak boleh bawah lutut ataupun dekat peha. Nampak yang belah kiri, yang tanda right tu. Betul-betul dekat ujung tu. Kalau belah depan, kita nampak betul-betul dekat sama dengan lutut. Tapi yang sebelah sini, kita tengok yang sebelah kanan ni, yang tanda pangkah tu tengok. Yang atas tu tangan dia duduk kat peha. Salah. Tangan dia dekat bawah lutut. Salah. Salah tu. Okey. Jadi kita nak suruh adik putera, hari ni adik putera jadi model kita. Masing-masing pun boleh buat lah dekat rumah masing-masing. Jadi boleh buat praktikal. Jadi nak minta adik putera lagi sekali, boleh tak tunjuk duduk di antara dua sujud. Tadi sujud tu dah betul dah. Sekarang nak duduk di antara dua sujud. Yang lain semua boleh tengok. Nak cuba pun tak apa. Cuba dekat rumah. Okey, nampak tu. Bagus. Tangan betul-betul dekat dekat lutut. Tak boleh lebih, tidak boleh kurang. Okey, bagus. Betul tu. Okey, cuba angkat sikit duduk kat peha. Yang ini salah. Macam ni salah. Cuba lebih daripada lutut. Yang ini pun salah. Dia pegang Dia pegang lutut macam macam rukuk tu salah. Cuba adik putera buat yang betul. Bagi sama dengan lutut. Nampak? Bagi sama-sama dengan lutut. Ini ialah cara yang betul. Okey, bagus. Very good. Okey, dah pandai tu. Yang lain pun boleh cuba buat. Semua boleh cuba buat. Buat. Ustaz nak tengok. Okey. Oh, masa kita pun nak ke habis dah. Okey, tak apa. Kita laju sikit. Okey, adik-adik. Okey, tadi kita dah belajar duduk di antara dua sujud. Okey, bacaan dia Rabbi ufili warhamni wajburni warafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi semua kena hafal lah. Kalau tak hafal pun tak apa. Sebab apa? Ini bukan wajib bacaan ni. Duduk tu wajib, bacaan dia tidak wajib. Tapi kalau adik-adik hafal, lagi bagus. Kalau tak hafal nak buat macam mana? Lepas sujud tu bangun, duduk sekejap, terus sujud. Jadi kalau hafal lagi bagus.
Okey adik-adik. Tadi duduk apa? Duduk tahiyat awal. Yang ni duduk apa? Tahiyat akhir. Rukun yang ke-9 apa? Duduk tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir. Macam mana adik-adik tengok gambar? Admin nampak tak gambar? Nampak? Okey, bagus. Okey adik-adik tengok ini cara duduk yang betul bagi orang tak ada penyakit ataupun tak ada kesakitan. Ustaz, saya tak nampak. Tak nampak. Ustaz, saya tak nampak. Admin nampak tak? Jadi Ustaz minta tutup mic. Ustaz nak tanya admin nampak tak? Tak nampak. Okey, tak nampak sekejap Okey, nampak tak? Nampak. Nampak. Okey. Nampak. Okey, bagus. Okey adik-adik, Ustaz minta tutup mic ni kalau adik-adik tak sakit, tak ada luka, kaki tak patah, boleh sembahyang macam orang biasa, kita kena buat yang macam ini. Cara duduk tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir. Kaki kiri duduk bawah. Kaki kanan duduk atas kaki kiri. Kaki kanan tu kena kepak. Okey, itu gambar atas. Gambar bawah macam ni. Kepak. Kalau tak sakit lah. Kalau sakit, tak apa. Buat dia macam mana yang boleh buat. Tapi kalau tak sakit, dia tak ada sakit apa, kaki dia okey, kaki dia tak bengkak, boleh berlari apa semua, maka dia kena buat macam ini. Lepas tu, tadi kita dah belajar dah tangan dekat mana. Tangan sama dengan lutut. Lepas tu kita nak angkat tangan tasyahud, baca tahiyat, kita angkat asyhadu alla ilaha illallah. Tangan pun sama dengan lutut. Okey. Okey, sebentar Okey, kita minta model kita adik Putra Haziq. Boleh tak tunjuk tahiyat akhir? Boleh tak tunjuk macam mana duduk tahiyat akhir? Yang gambar tadi. Ingat tak? Yang lain pun boleh buat juga. Yang mana boleh buat? Ustaz nak tengok kaki tu. Okey, bagus. Kaki kiri bawah, kaki kanan atas, lepas tu kepak. Kena biasa macam tu. Masuk ke dalam sikit, kaki kiri tu masuk ke dalam sikit. Duduk apa? Okey, bagus. Masuk ke dalam sikit. Boleh lah tu. Okey, bagus adik. Okey, sudah. Macam tu. Nampak kaki tu macam tu. Yang boleh buat, yang tak boleh buat jangan paksa. Nanti patah kaki adik-adik. Patah tak boleh jalan. Yang boleh buat, buat. Yang tak boleh buat, buat je sekadar mana yang kamu boleh buat. Okey, seterusnya. Seterusnya yang ke-10. Ustaz, Okey, saya tak apa nampak presentation Ustaz. Ya. Okey, admin nampak tak? Saya tak nampak presentation Ustaz. Tak nampak? Admin nampak tak? Nampak, ada. Nampak. Okey, bagus. Okey, tutup mic semua. Okey, bagus. Sekarang saya nampak. Okey, bagus. Okey, dah nampak tutup. Siapa yang nampak tutup mic Semua tutup mic.
Okey. Ini yang ke-10. Yang ke-10 baca tasyahud akhir ataupun baca tahiyat akhir. Jadi ustaz nak minta seorang siapa yang boleh baca. Saya. Saya tu siapa? Saya. Saya hafal. Saya boleh. Adilia Ustaz. Okey. Okey, Putra Aziz boleh baca tak? Boleh. Okey, Saya. jangan tutup. Kalau Ustaz panggil. Okey, jangan tutup Saya. Okey, tak apa, semua tutup biar ustaz cakap. Okey, sekarang kita nak bagi. Saya. Okey. Tak apa, yang lain semua boleh ikut tapi ikut tak perlu buka mic. Semua ikut nanti adik Putra Aziz. Dia akan baca, yang lain semua ikut, jangan buka mic. Ustaz tahu semua ramai boleh baca kat sini. Okey. Okey adik Putra Aziz. Boleh. Cuba baca. Saya nak baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, bagus. Dah tak apa. Sampai situ je. Ni tasyahud awal. Nanti ada selawat Nabi. Yang sambung nanti itu selawat Nabi. Okey. Yang ni yang ke-10. Yang ke-11 baru sambungan dia. Okey, tutup. Ustaz nak cari lagi siapa? Minta tutup mic. Ustaz nak pilih lagi. Siapa ni? Nur Adelia Najwa. Saya Ustaz. Boleh baca tak? Boleh. Okey, baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, bagus. Sekarang Muhammad Latif. Boleh cepat baca. Siapa? Muhammad Latif. Okey, baca. Cepat nak dengar. Boleh baca tahiyat akhir ni. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Okey, bagus lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar. Okey, bagus. Tutup mic. Okey. Seterusnya. Saya. Siapa nama tu? Okey, Muhammad ni. Okey, tutup mic. Saya. Okey, jangan tutup mic. Saya. Okey, tutup. Semua tutup. Okey, Ustaz pilih seorang. Muhammad Haris. Dan Muhammad Izwan. Baca. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka
Teruskan. Nahnu ibadullahi sholihin. Ibadullahi sholihin. Okey, bagus lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Okey. Muhammadar Rasulullah. Okey, bagus. Tutup mic Okey. Siapa tadi? Saya. Siapa? Okey, dah tutup mic. Ustaz dah dapat dah. Okey. Saya. Okey, adik apa? Saya. Okey, tutup. Dah tutup. Ustaz minta tutup Okey, tak apa, nanti semua boleh ikut. Semua boleh baca, tak payah buka mic. Saya Ustaz. Tak apa, tutup dulu. Ustaz pilih apa ni? Saya. Tutup mic. Siapa? Pearl Furqan. Baca. Iman nama saya. Okey, Iman. Iman baca. Yang lain tak tutup Okey, yang lain tutup. Saya. Okey, bagus. Cepat. Last, yang ni last. Ayo, Cepat. Cepat Iman, cepat. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Okey, semua tutup mic. Bagus. Yang ke-11. Yang ke-11 selawat. Saya nak. Saya tahu. Okey, Saya jadi dah hafal tambah sampai lagi. habis. Saya tahu sampai habis. Hafal. Okey, kita bagi peluang pula. Okey, dah tutup. Okey, minta semua tutup. Minta adik apa? Buncuk Enson. Siapa? Buncuk Enson. Buncuk apa? Buncuk Ensan. Nama apa adik? Siapa boleh baca? Seorang? Saya. Saya Ustaz. Okey. Saya boleh Ustaz. Okey, tutup Saya boleh hafal. Saya tak perlu tengok skrin. Semua hafal. Bagus. Semua dah hafal. Ustaz tahu semua hafal. Okey, yang lain semua ikut. Adik Muhammad Azwar Darwish. Ada tak? Muhammad Azwar Darwish. Okey, boleh baca tak selawat? Kama sallaita ala Ibrahim wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, bagus. Cepat, siapa terakhir? Saya. Saya tak tahu. Saya. Okey, dah tutup. Ustaz dah jumpa dah. Saya Furqan. Saya. Okey, yang lain minta tutup tutup. Tak apa, boleh ikut. Tapi tak payah buka mic lah. Okey, boleh baca tapi tak perlu buka mic. Ustaz nak minta seorang je buka mic. Ni adik siapa? Nur Huda binti Muhammad Razali. Okey, minta adik semua tutup mic. Minta tutup mic. Okey, siapa namanya? Okey, semua tutup mic.
Tutup mic. Semua boleh baca tapi baca tak perlu buka mic. Ustaz nak apa yang nama Nur Huda binti Muhammad Razali Tahara. Okey, boleh baca. Cepat selawat Nabi. Okey, bagus. Okey, boleh baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim Muhammad kama ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, terakhir. Saya. Okey. Saya. Minta tutup semua. Tak apa, boleh baca je, boleh baca. Semua sekali boleh baca. Tak perlu buka mic, seorang je. Ustaz pilih adik Muhammad Hafiz Muhammad Izwan. Baca. Cepat yang terakhir. Saya. Tadi dah Cepat kan. adik ni. Yang sudah tak boleh lah. Sebab kita ramai sangat ni. Ustaz pilih. Yang lain semua boleh baca. Tapi tak perlu buka mic. Cepat. Siapa tadi yang Ustaz panggil nama tadi? Lagi sekali. Allahumma salli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi alamin innaka Hamidum Majid. Okey, bagus. Okey, semua tutup mic. Okey, 11 kita pun masa pun nak habis ni. Okey. Kita tengok yang ke-12 memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ke-13 tertib. Cuma kita tak sempatlah nak panjang lagi. InsyaAllah adik-adik. Nanti ada masa kita berjumpa lagi. Jadi adik-adik yang mana Tanya boleh. okey, kejap lah. Nak tanya apa? Siapa yang tanya tadi? Saya. Soalan. Ustaz.